radiasi. So ada 3 radiasi yang so ada 3 radiasi yang dibebaskan oleh nukleus yang tidak stabil ini, iaitu alfa, radiasi alfa, alfa partikel, beta partikel dan satu lagi ialah gamma ray. So 3 benda ini akan dibebaskan apabila nukleus yang tidak stabil ini cuba untuk menjadi lebih stabil. Jadi dia akan bebaskan radiation. So kita tengok untuk mencapai kestabilan ni dia terpaksa mengalami radioactive decay. So apakah yang dipanggil sebagai radioactive decay? So radioactive decay ini ialah satu proses. Proses where nucleus changing to more stable nucleus by emitting radiation. So nucleus before decay dipanggil sebagai parent nuclide. So selepas dia mengalami decay, dia dipanggil sebagai daughter nuclide. So the radioactive decay result in changes in the number of proton and neutron in the nucleus. So kita ada 3 jenis radioactive decay. So yang pertama ini adalah alpha decay. So sebelum ni macam mana? Semua boleh faham ya? Apa maksud radioactive decay? Ni radioactive decay is a process of nucleus, unstable nucleus to become more stable nucleus by emitting radiation. Jadi nukleus ini tidak stabil, dia cuba untuk menjadi lebih stabil. Bagaimana dia cuba untuk menjadi lebih stabil? Dia akan bebaskan radiasi. So radiasi itu ada 3 jenis, alpha, beta dan gamma. Boleh ya? Process of unstable nucleus to become more stable by emitting radiation. Itu maksud radioactive decay. So kita ada alpha decay yang pertama. So alpha decay ini adalah melibatkan helium. Ni. Helium. So cara nak tulis dia ialah helium 42. So ini merujuk kepada alpha. So kalau dia kata alpha, maknanya dia adalah helium 42. So kalau you tengok yang parent nuclide ini ialah nama substansnya. Alright. Jadi bila dia mengalami radioactive decay yang melibatkan alpha decay, maka dia akan jadi ni tindak balas dia sama macam chemical reaction. So dia mesti sama. Nilai A mesti sama dengan nilai hasil tambah dia yang kat atas ni. A ni apa nama dia? Nombor apa? Nombor apa? A, Z tu apa? Kalau dalam kimia? Adelina? A tu apa? Number apa? Nuclear number. Nuclear number. Z adalah? Proton. Proton number. Boleh ya? Jadi persamaan dia dia bila parent nuclide ni katalah you tengok yang bawah ni. Katalah ini parent nuclide dia. Nombor atas dia 238, nombor bawah dia 92. So neutron 238, proton 92. Bila dia menjadi alpha decay, maka tindak balas ni dia akan hasilkan ni. Ini radiation yang dibebaskan. Radiation yang dibebaskan ni ialah alpha. Jadi you kena tulis helium 42. Jadi depan dia 4, bawah dia 2. Atas 4, bawah 2. Jadi yang ini adalah substance baru yang terhasil. Jadi you tengok 234 campur dengan 4 dapat balik 238. 90 tambah dengan 2 dapat balik 92. Faham tak? Jadi radioactive decay untuk alpha decay dia mesti tambahkan dengan helium 42. Lepas tu nilai dekat depan ni you akan samakan dia supaya dapat nilai yang asal. Boleh faham tak? Ada soalan tak setakat ini? Boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi dia akan proton number untuk daughter nuclide akan decreases by 2. And dia punya nuclear number akan decrease by 4 dan proton number akan decrease by 2. So you akan dapat 234 90. Yang asal 238 92. Sebab apa? 234 sebab dia bebaskan radiasi alfa. Kemudian kita ada yang kedua ialah beta decay.
So untuk beta decay, beta itu ditulis dalam simbol elektron. Kosong, negatif 1. Maknanya dia punya nuclear number ialah kosong, dia punya proton number adalah negatif 1. So dia punya persamaan macam ni lah. Sama macam tadi, cuma dia tambahkan dengan beta partikel. So you akan dapati yang bahagian atas ni, A ni dia tambah dengan kosong, so dia dapat balik A. So dia tak ada apa-apa perbezaan lah untuk daughter nukleid ni. So Z dia akan tambah 1 sebab dia nak tolak balik dengan nilai negatif untuk dapat balik nilai Z ni. Ini contoh dia. Okay, strontium 9038. Okay, apabila dia mengalami beta decay, so dia akan tambahkan dengan sini Jadi 90 tambah kosong dia akan dapat balik 90. 39 tambah negatif 1 dia akan dapat balik 38. Ini ialah you cuma nama dia, balancekan saja chemical reaction ini. Dan satu lagi, gamma emission. So untuk gamma, ni simbol gamma. So kalau gamma dia memang kita tulis macam ni saja. Dia tidak ada, dia punya neutron number dengan proton number tak ada. Dia macam ni saja. Jadi dia tak ada apa-apa perubahan So dia cuma beza dari segi higher energy dengan lower energy saja. Nombor untuk daughter nuclide ni masih sama dengan sebelum dan selepas. Okay, so emitting a gamma does not change the atomic number of the atom. It also has a very little effect on the mass. So dia tak ada, kita menganggap dia tak ada apa-apa perubahan. Cuma dari segi energy saja yang ada berubah. Okay, boleh ya? Alright, so kita tengok yang ini. Ini ialah persamaan untuk gamma. Nampak? Tak ada perubahan pun. Okay, so dia cuma tambahkan saja dengan radiasi gamma, tapi nombor proton dengan nombor nukleon dia masih sama. Okay, ada soalan tak setakat ini? Dini Batrisha? Boleh, madam. Boleh Okay, so kita tengok example 1. Okay, how many alpha particle and beta particle are emitted when 232 90 thorium decays into 208 and 82 plumbum. Okay, so dia nak tahu berapa alpha, berapa beta. Okay, so sekarang ni semua orang ada kertas, ada pen masing-masing? Ada. Okay, so saya nak you tuliskan. Okay, kita buat 23290 thorium. Okay, so dia mereput menjadi 20882 plumbum. Okay, berapa yang short? 20, tengok yang bahagian atas. So kita nak tahu dia campur. So dia ada alpha, dia ada beta. So ni 42 helium. Lepas tu dia tambah dengan elektron kosong negatif 1. Okay, cuba you tengok. Macam mana nak balancekan persamaan ni? So kita nak tahu berapa banyak helium, berapa banyak partikel beta yang dia nak letakkan dekat dalam persamaan ini. Cuba tengok. 208, 232. Berapa beza dia? So balancekan persamaan ni. You dah belajar kimia? Kalkulator. Okay, buat. Berapa beza dia? 232 tolak 208? Sorry, 208 tolak 232 tolak 208. Okay, buat. So ada 24. Beza dia adalah 24. Jadi kalau you tengok bahagian yang atas ni dia ada beza 204. 24. So 24, kalau sini 4, sini kosong. Kosong dah tak ada apa-apa lah untuk beta, betul tak? So sekarang ni berapa alpha untuk jadi 24? 6. 6. Betul? Betul tak? So 6. So 6 kali 4, 24. 24 campur kosong, campur 208 dapat balik 232, betul? Sekarang kita tengok yang bawah pula, 90. So 90 tolak 82 berapa?
Okay, 8 betul? 8 betul? Betul, madam. So kalau ni 6 campur 2 adalah 6 kali 2, 12, betul tak? 4. Dia terlebih berapa sekarang ni? 4. Terlebih 4. Jadi kita kena tolak 4, betul tak? So kena tolak dengan elektron 4 lah kat sini. Cuba tengok. Balance tak balance? Balance tak balance? Balance. So Balance. ada berapa alpha? Ada berapa beta? So alpha ada berapa? 6. 6. Alpha beta 4. Beta 4. Faham? So Amalina, macam mana? Explain balik macam mana you nak selesaikan untuk example 1 ni? First cari balance yang perbezaan antara 232 dengan 208 dulu. Lepas tu kira yang alpha tu berapalah baki tu. 4 darab berapa dapat 24 tu lebih tu. Okay. Tu, So kita dapat berapa? Dapat 6. Okay. 6 alpha. So 6 alpha tu kan yang bawah dia 6 darab 2 dapat 12. Tapi baki yang bawah tu 90 tolak 80 dapat 8 je. Jadi 12 tu tolak dengan 8 dapat 4. Jadi 4 beta. Sebab beta dia punya number of proton negatif 1, betul? Jadi maknanya negatif 4, betul? Jadi bila kita tambah dengan negatif 4, maknanya kita tolak balik lah. Okay? So kita balancekan persamaan ni, maka kita dapatlah bilangan untuk alpha ada 6, bilangan untuk beta ada 4. Okay? Ada sesiapa yang nak tanya? Dayang Amni, okay ke? Okay, madam. Boleh Alright. So kita tengok pula a decay series. Macam tadi tu yang kita tengok contoh tadi tu, dia hanya satu saja level. Tapi kalau untuk decay series ni pula, dia mengalami beberapa proses decay. So daripada proses alpha, tiba-tiba pula dia jadi pula beta, lepas tu dia jadi gamma pula. So dia jadi satu series of decay process. Okay. So radioactive substance often decay several times in a series of step, emitting radiation and produce new substance of each step. Okay. So contoh, ini ialah a decay series of uranium. Dia tengok pada mulanya uranium ni yang asal dia ialah 23892 mengalami perebutan alfa. So dia menjadi 23490. So selepas tu 23490 ni dia jadi parent nuclide. So dia mengalami beta decay pula. So dia jadi 23491. So macam mana dia dapat 23491 ni? Dia sama macam proses yang kita dah belajar tadi. Ni proses ni lah. So dia akan buat persamaan. Okay, dan seterusnya sampailah dia jadi radon 22688. So dia mengalami beberapa series of decay. So kita tengok, ini contoh soalan yang melibatkan decay series ya. So kalau you tengok di sini, dia ada, daripada yang pertama ini, dia menjadi yang kedua. Okay, yang kedua ni pula dia jadi yang ketiga ni. Yang ketiga pula dia jadi yang ni. So ada 3 kali decay series yang dialami. So dekat bahagian yang sini dia bagi neutron, number of neutron, yang bawah ni dia bagi proton number. So name the particle of radiation are emitted in part 1, part 2 and part 3. So apa kita perlu buat? Dalila, kita nak buat persamaan kimia ni macam mana ni? Macam mana kita nak buat persamaan dia? Macam mana kita nak buat persamaan dia? First step, apa kita nak buat? Dalila. Baca number of neutron dulu setiap satu. Okay, so kita akan tulis ni PO. You nampak ni PO kan? PO ke PE? PO PO. Okay, so kita tulis dulu PO. Lepas tu kita tulis apa? Tuliskan dia punya 130 dengan good. Lepas tu? 84. Bawah dia 84. Okay, 84. Yes. Okay, so lepas tu dia mengalami proses yang pertama, betul? So dia tukar jadi berapa tu? PB
PB 128 dengan 82. Okay, so kita selesaikan. Kita nak tahu apakah nama decay series dia. Okay, cuba tengok. Macam mana kita nak buat Dalila. Lepas tu, dia tambah dengan berapa ni? Lepas tu 130 minus 128. Dia Mm-mm. nanti dapat perbezaan 2. Okay, dapat 2. Lepas tu bawah dia Yang bawah dia pula 84. 52. 50? Is it 52? 52. 52. Jadi tadi ada beza 2 dengan 52 jadi macam mana nak selesaikan tu? Jadi mula-mula tolakkan ambil Katalah alpha. Alpha 42 kan? 42. Macam mana nak buat ni? 42 mula alfa. Jadi dah dia terlebih 2 yang untuk atas tu, jadi kita tambahkan dengan kita letak Madam, Ya. yang PB bawah tu bukan 82. Kejap tengok. 82, Madam. 82. Ya, 82. Sorry. Salah tulis. Madam. Dalila, 82. Okey, jadi beza dia cuma 2. Okey, Dalila. Madam. Ya. Oh, beza dia 2. Madam, So nanti Ya, saya. yang atas tu bukan sepatutnya kena tulis nuclear number ke? Yang situ bukan neutron. Jadi kena tambahkan dengan proton untuk Betul. dapatkan Betul. Sini neutron. Sepatutnya nukleon kan? Yes, thank you very much. Okay, so sekarang ni kena betulkan balik Dalila. Betulkan balik ni Dalila. Okay, so kena tulis balik. So yang di kat atas ni ialah nukleon number. Yang dia bagi adalah neutron. Okay, thank you siapa yang betulkan tadi. So 130 kena tambah dengan nombor proton. Jadi berapa tu? so PO dia untuk atas 240. 240. 240 Betul 240. Betul. Okay, so bahagian bawah dia tak ada masalah Proton dia 84. Okay, 84. Alright, kemudian yang satu lagi tu kena betulkan juga. 210. 210. Okay, so yang bawah 82. Betul Betul. Okay, so next. Allah. So perbezaan yang first tu 30. Untuk yang bawah tu. Yang bawah tu. Okay, so itu beza dia. So sekarang kita nak buat apa? Madam. Yang 240 tu 214. Mana? 210 tu 240 tu dia 214. 214. Kenapa ni? Tak perasan ke apa? Sekejap. Tengok balik. Sini 128 plus dengan 82. Berapa dapat? 128 plus 82. 82 kan? 128 plus 82. Kenapa? Madam Silap yang mana? dekat PO tu. PO 240 tu yang 240. 240, 130 campur dengan 84. Oh, 214. Tu 14, bukan 40. Okay. 14. Sorry. Okay, ada lagi tak nak kena betulkan? Ni tadi berapa? PB ni? PB ni berapa tadi? 128 campur 82. 210. Betul Ada lagi tak? Betul 214, 210, 210. 84, 82. Okay. Baik. Ada lagi? Betul Ada bantahan lagi? Betul. Okay. So, sekarang ni perbezaan dia 214 tolak 210 kita ada beza 4.
Okay, 84 dengan 82 kita ada beza 2. Senang lah kerja kita. So apa ni? 42 ni? Dia adalah Alpha Ya. decay. Berapa kita perlukan? 1 alpha. 1 saja. Jadi kita tulis di sini 42 helium. Maknanya 1 alpha. Okey, jelas? Dapat Faham? Faham. Okey, kemudian yang kedua, proses yang kedua saya nak panggil Anis Idina. Ya, madam. Okey, so untuk proses yang kedua ni. Okey, saya nak you nyatakan apakah dia punya proses persamaan dia. First kali kita nak tulis apa? PO, PB. PB, Okey, berapa? Nombor nuclear number dia. Sama macam ni lah. 21082, betul? Okey, lepas tu? so dia jadi PO, Dia jadi PO. 110, Bawah 84 Atas 126 campur 84 berapa? 110. Sama tu memang. Berapa tu tadi? 210. Ha. Okey. Alright. Jadi apa? Kita nak tambahkan dia dengan berapa ni? Kita beza yang kat atas tak ada. Kosong. Okey. Yang bawah? Negatif? Negatif tu. Jadi maknanya? Maknanya kita guna Kosong, negatif 1. Depan dia kena ada berapa? 2. 2. Betul tak? Yang lain setuju ke? Setuju. So, Setuju. kita akan letak 2. Kita pakai beta ni ada 2 partikel lah. Okay, so maknanya sini adalah 2 beta. Okay. Faham tak ni? Alright, thank you. So thank you Anis Firdina. Okay. Seterusnya Farah Wahiza untuk step yang ketiga. Farah Wahiza. Ya, madam. Teruskan. 210 dengan 84 PO. Okay, PO 210, 84. Alright, dia jadi Jadi Lambang. 206. Lambang betul ni? 206. 206. Betul, 206 Saya tak kira Ya. ni, betul? Betul. Okay, yang bawah dia Ya. 82 Itu. Okay. So, dia kena tambah dengan berapa ni Farah Wahiza? For Tengok berapa shot? 210 minus 206 berapa? 4. 4. Okay, 84, 82. 2. So, senang. Jadi, dia adalah 1 alpha. helium So, 42 helium. So, dia adalah 1 alpha. Okay? Jadi, apa soalan dia? Name the particle radiation are emitted at part 1, 2 and 3. So, part 1 tadi dia adalah apa dia? 1 alpha. Yang kedua dia adalah 2 beta. Dan yang ketiga adalah 1 alpha. Okay, boleh? Boleh. Alright. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh Okay, so next. Kita masuk kepada decay curve. Okay, lengkungan perebutan. The number of atom, mass or activity of the radioactive decreases with time. Okay, so dengan pertambahan masa, maka jisim substance itu akan berkurang. So, dia akan berkurang. Number of atom dia juga akan berkurang. So, you tengok kat sini Okay, ini number of atom, ini masa. So, dia akan ada lengkuk macam ni. So, dia akan berkurang. Sama juga dengan jisim.
dengan masa. So dia akan berkurang, aktiviti juga akan berkurang. Aktiviti ini aktiviti macam nak cakap kalau jisim dia waktu dia nak menjadi stabil, dia akan menjadi separuh dan separuh dan separuh. Dia akan mereput. So nilai dia akan berkurang. Sama juga dengan bilangan atom dia. Okay. So dia untuk mencapai kestabilan, dia terpaksa melepaskan radiasi. Jadi dia akan, bilangan dia tu akan menyusut. Begitu juga dengan aktiviti dia. So dia akan menyusut. So lengkuk ini untuk mudahkan kita, kita ambil dia sebagai separuh hayat. Ini satu lagi definition yang you kena tahu ya. Tadi radioactive decay. Sekarang ini definition untuk half-life. Half-life ini adalah masa ataupun time. Okay, masa untuk apa? Okay, time taken for unstable substance become half from its original mass atau original activity. So maksudnya half-life ini ialah masa yang diambil oleh suatu bahan yang tidak stabil tadi untuk menjadi separuh. Masa yang diambil untuk suatu bahan yang tidak stabil ini menjadi separuh daripada nilai jisim asal dia atau nilai aktiviti asal dia. Maknanya kalau nilai aktiviti asal dia adalah 10, dia nak jadi separuh berapa? Kalau dia 10 nilai asal dia. Dia nak jadi separuh, berapa nilai separuh tu? 5. Katalah ni jisim. 10 gram menjadi separuh menjadi 5 gram. So masa dia yang dia ambil untuk berubah daripada 10 gram menjadi 5 gram, ini kita panggil dia sebagai separuh hayat ataupun half life. Faham maksud saya? Boleh ulang semula Dura. Apa you faham dengan maksud half life ni? Dura Farisha. Mana Datin Dura Farisha? Ni panggil tak menyaut ni yang saya stres ni. Dura Farisha, where are you? Ya, madam. Sorry, madam. Jauh sangat gelombang bunyi nak sampai ke telinga kau. Kau pergi mana? Ni, mic ni saya tekan banyak kali tak turn-on. Yolah tu. Okay, Dura. What do you understand about the half-life? Masa untuk radioaktif tu, Bahan radioaktif. bahan radioaktif untuk jadi half. Ulang sekali lagi. Masa untuk bahan radioaktif tu untuk jadi half daripada Daripada apa? Daripada stable to unstable to stable. Tak. Daripada jisim asal dia. Nah, contoh. Contoh. Kalau jisim asal dia 10 gram. Kalau madam tunjuk kalau jisim asal 10, masa untuk jadi 5, masa tu half life dia. Masa dia adalah half life dia. Okay, thank you Dura. Okay, Mia Syamina. Mia Syamina. Ya, cikgu. Nasib baik kau tak left. Okay, Mia Syamina, apa yang faham tentang half life ni? Mia Syamina. What do you understand about the half-life? Saya dah explain tadi. What do you understand about the half-life? Explain back. What is half-life? Ya.
Oh, Mia sayang. Ni aku cuma dengar burung-burung berkicauan je kat rumah kau tu, Mia. Mia! Ya cikgu. Apa? Cepat. Half-life tu apa? Half-life tu apa, Mia? Ya Allah. Masa. Masa untuk apa, Mia? Mia, kau nampak tak skrin saya ni, Mia? Dari tadi dia loading cikgu. Dari tadi saya try keluar masuk. La ilaha illallah. Awak tak habaq kata ada masalah internet. Sebab saya dengar cikgu tapi tak nampak, jadi saya try keluar masuk dulu. Okey, kau buka dekat dalam tu, modul dekat GC tu ada. Boleh tengok. Naf. Okay, thank you. Mia. Nuf, Ya, madam. apa yang kau faham tentang half-life? Half-life ni is masa yang diambil untuk satu bahan radioaktif ni dia decay. Jadi Contoh- decay separuh daripada nilai. Perkataan yang paling penting adalah dia menjadi separuh. So masa yang bahan itu ambil untuk dia jadi separuh daripada jisim asal dia. Susah sangat ke nak faham? Boleh Nuf? Ulang sekali lagi Nuf. Half-life is masa time taken yang diambil untuk satu bahan radioaktif ni jadi separuh Daripada? Daripada jisim asal. Ya, contoh kalau jisim asal dia 100 gram. Contoh kalau jisim asal dia 100 gram, separuh dia adalah 50 gram. So masa yang diambil untuk jadi 50 gram itu dia punya half-life. So 100 gram dia nak jadi 50 gram. Dia mesti jadi separuh. Faham? Dia mesti jadi separuh. Jadi masa yang dia ambil daripada 100 gram nak jadi 50 ini, kita panggil dia sebagai half-life. So kalau masa tu adalah 1 hari, maka 1 harilah dia punya half-life. So T half dia akan jadi 10 hari. Faham? Jelas? Alia Farhana? Jelas, madam. Okay, so definition untuk half-life is the time taken for the radioactive substance to become half from its original activity, number of atom ataupun mass. You jawab, you tulis half from its original mass pun dah cukup. Kalau nak tulis tiga-tiga ni lagi baguslah. From original activity, number of atom ataupun mass. The time taken for the radioactive substance to become half from its original mass. Itu ialah half-life. So, simbol untuk half-life adalah T half. Okay, so kita tengok example 3. Okay, sedia dengan pen, kertas semua. Half-life of the radioactive material mass 40 gram is 2 hours. Apa maksud dia ni? Amalina. Amalina. Ya, madam. Okay, baca balik Amal. Ya, madam. Baca balik perkataan. Baca balik the half-life of radioactive tu, baca. The half-life of a radioactive material of mass 40 gram is 2 hours. Okay, apa maksud dia? Maksudnya dalam masa 2 jam dia Jisim asal dalam masa berapa? 2 jam mass tu Jisim asal dia berapa? 40. Okey, 40 gram ini adalah jisim asal dia. Okey, berapa masa yang dia ambil untuk menjadi separuh? 2 jam. 2 hours. So, apa jadi dengan nilai 40 gram ni? Jadi 20 gram. Sebab dia Yes, pandai. 20 gram. Faham tak semua orang? Sofia di sana. Okey, sekarang ni soalan dia apa, Amal?
Determine the mass of radioactive material that has decayed and has not decayed after 6 hours. Okey, so dia nak 2 jam, tahu 2 jam lagi. selepas 6 jam berapa yang dah hilang ataupun telah mereput dan berapa baki yang belum mereput. Okey, sekarang you tengok. Sekarang you tengok ni. 40 gram ni adalah jisim asal, betul? Betul tak Amal? Okey. Selepas 2 jam, dia jadi 20 gram. 20 gram ni masih ada ke dah tak ada? Masih ada. 20 gram ni ada. Maksudnya yang hilang berapa? 20 juga. Ya, yang hilang ataupun yang telah decay, yang telah mereput. Decay tu ialah mereput Decay ialah mereput. So waktu dia nak menjadi stable tu, dia kena mereput. Jadi yang mereput tu dah tak ada lah. So yang mereput, yang decay ada 20 gram, yang undecay juga ada 20 gram. Faham tak maksudnya? So yang 20 gram ini, yang belum mereput ni akan mengalami satu lagi proses. Dia akan ambil masa berapa lama lagi? Amal? 2 jam juga. 2 jam juga. 2 jam. Maka jisim baru dia jadi berapa? 10 gram. 10 gram. Jadi total masa yang dia ambil daripada 40 nak jadi 10 berapa jam? 2. Daripada 4 jam. 40 nak jadi 10. 4 jam. Dia nak berapa jam tu? Dia nak berapa jam? 6 jam. 6. Cukup tak? 6 Lagi jam. satu lah kan kena buat. Kena buat lagi satu, betul? Okay, now dia jadi berapa? 5 gram. 5 gram. Berapa T-half dia yang kat sini? 2 jam juga. 2 jam. Jadi sekarang yang baki yang tinggal adalah 5 gram. 5. Jadi berapa yang decay? 35. Berapa yang undecay? Decay 35, undecay 5 gram. Yes. Undecay adalah yang baki yang tinggal yang belum mereput. So this one is 5 gram. Yang decay adalah yang telah hilang daripada 40 gram tadi. So ada 35 gram. Jelas semua orang? Jelas. Faham tak? Jelas. Macam tu. Okay? Boleh ya? Okay, baik. Kita tengok. So example 3 saya nak semua orang buat dulu. Example 3 ni saya nak semua orang buat dulu. Saya takut kelas kit saya tak boleh ni. Nanti saya try. Kelas kit. Tak boleh buat kat kelas kit tu rasanya. You all buat kat sini je. Cepat. Pakai kertas masing-masing. Sofia Shazana. Dah buat belum? Sofia Shazana. Ya, madam. Dah. Sofia. Dah buat? Buat sendiri baru nampak. Cik Pa. Okey. Cik Pa. Ya, madam. Kau dah salin belum Cik Pa? Tengah buat, madam. Buat. Seri. Saya madam. Cuba, tengok example 3 ni. Tengok macam mana cara dia nak buat. Buat sekarang Seri. Baik madam. Okay. So dia kata half-life of radioactive material mass 40 gram. 40 gram tu ialah jisim asal dia. So dia kata half-life dia is 2 hours. Maksudnya untuk 40 gram menjadi separuh, masa dia adalah 2 hours. Itu ialah T-half dia. Okay, so soalan tanya, determine the mass of the radioactive material that has decay and not decay after 6 hours. So dia nak tahu selepas 6 jam, berapa yang decay, berapa yang undecay. Jadi kita buatlah 40 gram menjadi 20 gram, itu adalah 2 hours. 20 gram jadi 10 gram, itu adalah 2 hours. 10 gram jadi 5 gram, itu adalah 2 hours. Sebab dia nak 6 hours. So together 2 hours plus 2 hours plus 2 hours, 6 jam. So 6 jam baki yang tinggal, yang ini yang tinggal ini ialah undecay, yang belum mereput lagi. So dia boleh mengalami pereputan kali kedua, half-life yang kedua pula. Half-life yang seterusnya pula. So yang hilang daripada 5 gram ni adalah 35 gram. So itu yang telah mereput. Okay, yang belum mereput ada lagi 5 gram. Okay, jelas? Ada soalan? Yasmin, are you okay? Okay, madam. Okay, baik. Saya nak teruskan dengan example 4. Example 4. The half-life of sodium 24 is 6
hours. What is the time taken for sodium 24 to shrink? Kita jangan guna perkataan shrink lah. Kita guna perkataan decay. From 0.64 gram to 0.04 gram. Yasmin Nadira. Ya, madam. Okey, silakan Roha jatuh ke toilet. Okey. Apa yang you faham dengan soalan ini? Yasmin. Half Cuba baca. dia 16 hours. Okey, so maksudnya? So daripada 0.64 tu nak jadi half dia. 0.32 tu dia ambil masa 16 hours. Okey, sekarang ni dia nak jadi berapa tu? Nak jadi 0.04. Okay, so I will help you to write down. Okay, you tell me what must I do on the screen. So apa perlu saya tulis? Ya, apa dia Yasmin? 0.64. Okay. So jadi 0.32. Okay, maksudnya daripada 0.64 nilai asal dia nak jadi separuh, betul? So apa kita kena buat? 0.64 divide by 2 lah, betul tak? Nak jadi separuh kan? Jadi berapa? 0.32. Berapa masa yang dia ambil untuk jadi separuh ni? Berapa half life dia ni? 16 hours. Yes, 16 hours. So dia nak berapa nilai ni? 0.04. Jadi kita kena tuliskan a series of half life decay ini sampailah kita dapat nilai 0.04. Jadi dia jadi separuh lagi berapa? 0.32 bahagi 2? 16. 0.16. Lagi tak cukup lagi kan? Okey, ni saya terpaksa tulis kat bawah Okey, dia jadi berapa lagi? 0.08. 0.08 lagi? 0.04. 0.04. Nampak? Dah capai apa yang kita nak dekat sini kan? Betul tak? Sini kan? Ni 0.04 betul? Okey, jadi yang anak pandang ni nak tuliskan apa? Semua 16 hours. Yeah, so 16. Betul? Betul? Betul. Okey, soalan dia apa tadi, Yasmin? What is the time taken? Yes, jadi what is the time taken? So berapa nilai time taken dia? Dia ada berapa? So time taken adalah sama dengan berapa kali half life? 1, 2, 3, 4 kali half life, betul? 4 T half, betul? So sama dengan 4 kali 16. So berapa jawapan dia? 64 hours. Yes, 64 hours. Okay, faham semua orang? Okay, thank you Yasmin. So you kena buat yang saya lukis anak panah ni you kena buat. Tapi janganlah bengkok-bengkok macam saya buat ni. Sepatutnya dia straight je lah. Okay, buat straight je. Okay, so ini jalan kerja dia. Jelas? Cik Pa dapat ke? Roha dah masuk dah. Roha, kau kat jamban lagi ke Roha? Tak menyaut tu, kat jamban lagi tu. Izzati? Ya. Oh, Izzati. Dapat? Ya, madam dapat. Okay. So jelas dapat 64 hours. Ada soalan setakat ini? Ada soalan setakat ini? Tak ada. Tak ada? Okay, kita tengok example 5. Farhana, Nurul Farhana. Madam. Okay, bacakan soalannya. The diagram shows the graph activity against time for radioactive materials. Based on the graph above, determine the half-life of the radioactive material. Okay, thank you. So, dekat part C1 ni dia bagi aktiviti. So, maknanya yang akan mereput menjadi separuh tu ialah aktiviti lah. Kalau yang tadi tu dia bagi unit gram, itu adalah jisim dia. Faham? Kan tadi ada 3 benda yang boleh mengalami half-life. Yang pertama tadi aktiviti, betul? Yang kedua number of atom, betul? Yang ketiga adalah JC.
Jisim. Jadi yang example 5 ni dia merujuk kepada activity. Okay, so activity ni ialah perubahan dia dalam masa sesaat lah. So kita panggil dia activity. Okay, activity per second. Dia punya unit ialah activity per second. Okay, so masa dia bagi dalam unit minit. Okay, so now you tengok activity ni. Okay, nilai asal 120. Okay, so menjadi separuh ialah 60. Betul? Betul. Tak? Jadi berapa masa yang dia ambil untuk 120 menjadi 60? Berapa tu? 50 minutes. Berapa? 50. 50? 120 nak jadi 60. Berapa masa dia? Macam mana kita nak tengok kat sini? Determine the half-life of the radioactive material. Macam mana nak kira? Izati pula. Izhani. Pandangan you macam mana? Kalau nak ikutkan 70. Berapa? 70 tolak 20. 70 tolak 20 So 50 minit. Betul? Tak, saya ada jawapan ke tak ni? Sebab yang dekat sini ni patutnya itu adalah nilai asal dia kan? Sebab dia belum mereput lagi. Okay, sekarang ni cuba you tengok. Dia mereput menjadi 120 yang nilai asal ni. Maknanya nilai asal tu berapa? 240. 200? 120, 240 Betul? Betul. 240 menjadi 120, berapa masa dia? 20. 20. 120 nak jadi 60, masa dia 50. Macam tak tally pula. Half-life dia mesti sama sepatutnya. Okey, sekejap macam mana ni? Cuba you tengok macam mana nak selesaikan. Sekejap saya tengok ada tak skema jawapan dia. Kadang soalan tak betul juga ni. You tengok dulu soalan ni. Ada idea tak? Saya rasa kalau dia tak bagi yang nilai atas tu kita tak boleh assume dia 240 lah. Sebab kita tak tahu. Mungkin dia ada step sebelum 240 tu mungkin dia nilai dia bukan 240, mungkin nilai dia lebih besar. Sebab dekat bawah ni mungkin ada lagi satu half-life ke, mana kita tahu kan. So dia tak bagi, so kita tak boleh assume yang nilai atas tu ialah 240. So kita just ambil 120 menjadi 60. Faham tak maksud saya? Jadi kita tak payah assume nilai yang sebelum ni berapa. So just kita ambil 120 menjadi 60. So berapa masa dia tadi? 50 kan? Betul tak? Betul. Okay, so kita ambil terus 120 menjadi 60. Jadi 100. So 120 menjadi 60. Okay, tahu kenapa 70 tolak 20? Tahu kenapa 70 tolak 70 tolak 20 Sebab dia bukan daripada kosong. Dia dah ada half-life sebelumnya. Jadi kita tak tahu berapa. So kita ambil 70 tolak 20. So 50 minit. Okay, so kita letak situ T half equal to 50 minutes. Okay, faham? Faham. Okay. Alright. Okay, dah habis satu. Okay, ada apa-apa tak nak tanya? Alright. Soalan tutorial ni dia ada masuk. Ada tak? Oh, tak ada. Ni boleh jawab lah ni semua sekali. Okay. Ni soalan macam 20, 21 ni. You boleh tengok tak soalan ni? Rasa macam you all dah belajar masa lower form ni. Dia punya apa tu? Kuasa penembusan.
Alpha boleh tembus apa, beta boleh tembus apa, gamma boleh tembus apa. Ada belajar tak dulu? Tak, ni soalan ni dia dah masuk kepada topik lain. Topik tu dah tak ada. Saya dah keluarkan tapi soalan tutorial tu ada. So boleh jawab lah maksudnya Alpha hanya boleh madam. alpha dia diblok oleh beberapa milimeter kertas kan. Lepas tu beta dia boleh tembus kertas tapi dia diblok oleh aluminium kan. Manakala gamma dia boleh tembus semua tetapi dia tidak boleh tembus konkrit ataupun plumbum, lead. Betul? Itu you dah belajar kan? So you boleh buat untuk tutorial-tutorial ni lah. Okay, saya nak tolong tengok soalan 28 ni. Okay, boleh tak? Cuba buat sekejap soalan 28 ni. Saya nak masukkan kat kelas kit sekejap. Boleh tak? You salin sekejap ke? You tengok. You boleh snap picture tak ambil gambar ni? Sebab saya nak pergi tempat lain. Jadi skrin ni akan hilang. Boleh tak tengok soalan 28? Boleh. Okay. Alright. Cuba jawab sekejap. Saya nak pergi kelas kit sekejap. Nak tengok. Macam mana dapat? Boleh ke? Boleh. Dah siap? Dah siap belum? Dah. Dah. Okey. Siapa lagi belum siap? Okey, saya bagi link untuk kelas kit ni. You jawab dulu dekat situ. Sementara tu saya boleh sambung isikan soalan. Sekejap saya share dulu. Link yang sama ni. Saya rasa saya dah bagi dah hari tu. Tengok dekat muka surat 44
Sekejap. Okay, jumpa? Okay, so masuk kat situ jawab dulu. Saya masukkan soalan jap. Jumpa tak muka surat 44? Slide 44. Dia sekali dengan elektron. Okay, jawab Example 4. Sekejap. Example, oh ni dah 4, 5. Okay. Example 6. Roha boleh masuk tak Roha? Roha Jatul. Boleh madam, dah masuk dah. Okay. Alright. Settle.
Okay. Alright, kita tengok. Okay, saya nampak ramai dah buat. Bagus. Okay, what is radioactive decay and the type of decay? So, radioactive decay is the process of nucleus changing to a more stable nucleus while emitting radiation. So, saya tadi dah bagi tahu process of unstable nucleus become more stable nucleus by emitting radiation. Itu yang saya cakap tadi. Tapi kau tulis juga yang dalam modul. Memang ni telinga tak dengar ni. Aiman? Oh, Aiman. Ya, madam. Saya cakap tadi, radioactive decay is the process of unstable nucleus become more stable nucleus by emitting radiation. Itu yang saya cakap. Kau tulis lain. Okay, so ada 3, alpha, beta and gamma. Betul kan, Aiman? Radioactive decay is the process of unstable nucleus become more stable nucleus by emitting radiation. Yes, ini jawapan yang betul. Kau dengarlah cakap aku. Aku tanda kata aku tahulah. Okay? Faham semua orang? Alright, so ada 3. Betul? Seterusnya, example ni tadi dah buat. Jadi, how many alpha particle? Mana jawapan, Aiman? Alpha particle berapa? Beta particle berapa? Kena tulislah. Amira Sabrina mana? Tak buat lagi. Okay. Ni mana? 4. Alright. Atira, example 1 tak buat lagi. Ni memang saya kena tengok apa you buat. Kalau tak, memang you tak buat. Saya tak nampak. Kalau dekat kelas kit, saya boleh tengok satu-satu apa you buat. Kalau tadi tu, ramai je kelentong. Ada kertas? Ada. Padahal tak ada pun. Okay, good. Alright, good. Buat. Good. 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 Alright. Okay. Tulis kat bawah ni, Nuf. Berapa alpha, berapa beta? Apa benda yang kau buat ni, Nora? Tulis kat depan ni, Nora, oi. Tulis sini. Sini 6. Sini 4. Apa ke benda kau buat macam ni, Nora, oi? Rotan sekarang. Tulis. So, dekat bawah ni berapa alpha particle, berapa beta particle. Okay. Alright. Tulis alpha berapa, beta berapa. Okay, good. Good. Okay, mana yang dah siap boleh bergerak ke muka surat lain. Ni saya ulang balik contoh yang kita dah buat tadi sama-sama. Saya nak tengok you punya kerja. Saya nak tengok you punya kerja. So, buat.
Nampak macam senang. Kau rasa kau faham. Bila kau tulis sendiri baru kau nampak. Faham ke tak faham sebenarnya? Sophia, process of unstable nucleus. Tu stable nucleus apa benda? Apa benda? Sophia, saya dekat slide awak ni. Mana Sophia? Tolong menjawab. Ya, madam. Process of unstable nucleus become more stable nucleus by emitting radiation. Tolong tulis semula. Lepas tu type of decay ada 3. Alpha decay, beta decay and gamma decay. Tolong tulis. Kerja tak habis lagi, Nek. Sophia, kau dengar tak? Dengar, madam. Tengah buat balik. Alright. Roha. Di mana kan Roha? Okay, very good. 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 Roha ni macam mana ni? Tak balance lagi persamaan kau ni Roha. Berapa ni? Kau faham ke tak ni Roha? Tolong menyaut. Sekejap madam tengah buat lagi. Tak balance persamaan ni. Buat. Putri. Okay. Right. Sorry. Alright. Okay, teruskan. Okay. Alright Okay. So next, kita tengok example 2. Okay. 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 Alright. Okay, good. 1 alpha, 2 beta, 1 alpha. Okay, good. Okay. Okay, good. Izian, dah buat belum? Alright. Okay, okay. Senang ke? Terlalu senang ke? Yan, senang sangat ke Yan? Izian? Okey je setakat ni madam. Okay, very good. Oh, Mia. Tertinggal si Mia. Nak tengok Mia ni. Mia. Copot-copet sikit Mia. Oi. Okay, yang tadi Mia dah buat. Okay, good Mia. Baik. Sebelumnya. Okay, good. Alright. Okay, good.
Alright. So example 2 dah settle. Boleh bergerak ke example 3. Five gram. So kena buat macam ni Mesti tulis dalam bentuk anak panah tak panah ni. Kalau kau jumpa ada formula ke apa, tak payah pakai formula tu. Ada formula. Dalam modul pun ada formula. Tak payah pakai. Pakai yang ini je. Ambil anak panah macam ni. Lagi senang. Okay, good Dania. Teruskan. Nurin Humaira. Okay, mana jawapannya? Tak habis lagi Nurin. Saya nak tahu berapa decay, berapa undecay. Yes. Good. Okay, next example. Example 4. Okay, di time taken you kena letak 4 T half. Okay, barulah gantikan. Barulah dapat jawapan. Siapa ni? Sabrina Balkis. Faham Sabrina? Madam. Okay. Ni apa yang kau tulis ni, Trisha? Sekejap madam, salah madam. Saya Ilfa dah balik. Buat betul-betul Trisha. Dah lah tulisan macam tulisan robot kau ni. Kau pakai apa ni? Jari Pen. Tak apa. Ni siapa? Roha, where are you? Kau dah sampai mana Roha? Baru sampai example 3. Okay, buat Roha, buat. Semua tak siap lagi ni si Roha ni. Roha, example 2 pun tak siap lagi ni Roha. Kejap madam. Apa kejap-kejap? Laju sikit. Kau faham ke tak Roha? Faham madam, tapi nak tulis kat sini susah. Tu yang lambat. Oh, tak apa. Kau ambil gambar, lepas tu kau masukkan je lah gambar. Kan boleh masukkan gambar kat situ. Kau pakai iPad kan? Save pictures. Lepas tu klik kat button gambar tu, upload je lah pictures tu. Kan senang. Lah madam, tak terfikir. Sekarang dah fikir kan? Aku fikirkan untuk kau. Cepat buat. Tak ada alasan Betul lagi. madam. Kau yang bernama Sari. Oh, Sari. Saya madam. Kau faham tak? Faham madam. Boleh? Okay. Boleh, madam. Ni. Tengok dekat slide 48. Time ni kena letak 4 T half. Barulah masukkan yang ini. Sebab T half dia ni 16. Jadi kali dengan 4. Faham Seri? Faham madam. Okay. Alright. Okay. So dah sampai example yang terakhir, example 5 ya. So seterusnya kita tengok soalan. Sila jawab. Ada berapa soalan ni? Ada 6 muka surat soalan. Esok kita ada satu kelas lagi kan? Pagi. Sebab korang hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ada exam kan? Ya madam. Jadi esok tu kelas ganti. So besok kita boleh masuk nuklear, energy. Jadi settle. Tinggal lagi 2 kelas untuk tajuk quantum. Lepas tu selesai habis syllabus. Lega sikit kepala otak aku. Okay, so besok kelas pukul 10.30 macam biasa 10.30 sampai 12.30. Besok tak ada mentoring session lah sebab korang ada exam kan. Hari Isnin paper apa? Sejarah BM.
Sejarah. Okey. Boleh tahan juga tu. Okey, jawab. Soalan number 32. Semua orang dah sampai sini ke? Macam belum je ni. Tengok sikit. Anissa, kau dah sampai mana? Anissa dah jawab. Okey, tengok lagi yang lain. Dayang. Okey, dah jawab. Fadila. Okey, Dila. Oh, Dila. Baca soalan Dila. Fadila. Hi, madam. 32 radioactive decay is represented by P212. Okey, apa soalan dia? Determine the values of A and Z for the nucleus X. Okey, so dia nak tahu berapa nilai A, berapa nilai Z, gemuk Guan dia selesaikan ni. Guan dia. Macam nak buat? Apa kau buat? Macam mana kau dapat? Kau dapat macam mana ni? Explain. Yang dia punya alpha tu ada kat depan, so jadi 8 for 212 minus 8 dapat 204. Okay, very good. Lagi yang bawah? Yang bawah yang alpha tu bawah dia 4, so 84 minus 4 dapat 80. Yes, very good. So dia jawapan? B. Okay, ada masalah? Yang lain semua dapat ya? Yuhuu! Dapat. Okay, very good. Next question. Okay, good. Soalan 33. Thank you, Fadila. Saya panggil Hazika. Soalan? Baca soalan. 21684 PO nucleus decays and emits an alpha particle. The new nucleus decay again and emits a beta particle. The new nucleus is? Okay, so macam mana nak selesaikan? Mula saya buat yang PO tu, lepas tu saya tambahkan dengan alpha. Lepas tu cari yang... Okay, sebab dia kata emits alpha, betul? So, ini ialah nilai parent nuclide dia, betul? Jadi, you kena tuliskan kat sini, okay, betul? So, dia kata dia nak tahu apakah nukleus yang baru kan? So, kita tak tahu siapa yang kat sini. Jadi, apa you perlu buat ialah 216 ni you buat apa? Tolak dengan? Ya, tolak dengan 4 dapat 212. So, bahagian yang bawah 84 tolak 2 dapat 82. Jadi, kita cari. Ada tak? 21282. Dia jumpa balik dengan beta. Apa dia? Oh, dia ada the nucleus decay again and emits beta particle. So belum habis lagi yang kau buat ni Belum. Okay, tengok macam mana si Ika buat. Yes. Okay, good. Next. Okay, so dapat 212 dan 81. Ada tak pilihan jawapan? Macam tak ada je kah? Mana yang kau salah? 83 lah Ika, tolak 1. Berapa bawah ni? Tulis. Ya, 83 plus negative 1 kan? So dapatlah 82. So jawapan? B, AC. 21283. 21283. Ya. Bulatkan jawapan tu. Yes. So dapat semua orang? Dapat. Okay. So jawapan dia ialah C. Alright. Thank you very much Hazika. So the answer is cut. So Husna. You dah buat belum? Soalan 33. Okay. Husna dah buat. Bacakan soalannya. The decay of actinium to 8, actinium AC to lead to... Sekejap. Soalan berapa tadi? Soalan 35 salah. Ya, ni tadi dah buat, ni dah buat. Okay, 34 Okay, sorry. Bacakan soalan. The decay of actinium
228, 89AC to lead to 8, 82PB, release several alpha and beta particles. Okay. Determine the number of alpha and beta particle. Okay. So macam mana you selesaikan? Mula-mula saya cari dia punya nukleon dulu, beza dia 20. Okay. So mula-mula you tulis ni dulu as a parent nuclide, betul? So dia akan mereput menjadi daughter nuclide yang baru yang ini, betul? Betul. Okay, so dia ada alpha, dia ada beta, betul? Cuma kita tak tahu berapa jumlah dia dekat sini, betul? Jadi you cari beza dulu, betul? 228 tolak 208, betul? You tolak dulu kan? Okay, lepas tu dapat berapa? Dapat 20. Okay, dapat 20, lepas tu? Lepas tu saya darabkan ambil 5 alpha. Sebab 20 kan? Okay. So, you balancekan semua sekali kan? So, short. So, yang atas dah betul tapi yang bawah pula kurang, betul? Yang bawah kalau you kira 89 tolak 82 berapa? 7. So, 5 kali 2 berapa? 10. So, dia ada terlebih 3, betul? Betul. Sebab itu you tambah 3 untuk beta. So, dia akan tolak dengan negatif 3. Betul tak? So, dapatlah 5 alpha, 3 beta. Betul. Jadi, jawapan dia A, B, C, D. A. Yes. Okay, ada soalan? Faham ke tak ni? Faham, madam. Faham, madam. Okay, alright. Very good. Okay, thank you, Husna. Dania, soalan 35. Belum jawab lagi tu. Baca soalan Dania, kita jawab sama-sama. Both alpha and beta particles are produced when 23490M decays to 21892N. How many alpha and beta particles are produced? Okay, so tunjukkan macam mana you buat. Tulis dulu dia punya parent nuclide, betul? Yang ni. Lepas tu you tulis dia punya daughter nuclide 21892. Okay. Lepas tu dia nak tahu berapa alpha beta particle. Sama macam soalan yang Husna buat tadi. So cari beza dulu kan? Okay. So tengok macam mana si Dania buat. Okay Dania, sambil tu terangkanlah. Janganlah senyap je. Lepas tu saya buat je equation dia dulu. Lepas tu nanti cari perbezaan 234 dengan 218. Dapat berapa? Dapat 16. So kalau nak dapat 16, 4 tu kena darab dengan 4. Okay, so atas 16, bawah berapa? Bawah dapat 8. Bawah ada 8. Okay, selesaikan. So you letak 4. Lepas tu 92 tolak 90 dapat 2. Lepas tu nanti 8 tu 4 darab 2 dapat 8. Lepas tu yang 1 tu kalau nak dapat balik 90. Lepas tu 1 tu kena tambah dengan 8. Betul kah? Sekejap. Lepas tu 10 tambah 2. Asal alarm kereta kau berbunyi. Air banyak kereta. Macam mana? Adakah kita perlu letak 4 kat situ? Macam tak dapat je kan? Yang beta tu kena letak 10. Cuba balance kan, kalau you letak 10 dapat ke? Dapat. Okay, yang lain setuju ke? Setuju. 4, sini 10. So jawapan? C. Bulatkan. Okay. Alright. Thank you, Dania. Next question.
Number 40. Saya nak panggil Putri. Dah buat belum Putri? Belum. Mana Putri? Ya, Madam. Okey, baca soalan. In an experiment to find the half-life of radioactive isotope, the following results were obtained. Okey, so soalannya? Soalan dia, what is the approximate half-life of the isotope? Okey, macam mana? Cuba you fahamkan soalan ni. Okey, 410 masa dia kosong. Dah merepek ke belum? Dah decay ke belum ni? Belum? Belum So, 410 nak jadi 290, dia ambil masa 2 minit. So, adakah 290, 410 ke 290 ini adakah dia half-life? Tak. Jadi yang mana satu yang half-life dia? 410 menjadi separuh berapa nilai? 205. Ada tak kat sini? So dekat area sini kan? 205 tak ada kan kat sini? Agak-agak sebab tu dia kata approximate. So, sini berapa minit? 4 minit kan? So agak-agak kalau 140 dia jadi 6. Madam. Ya. Kalau 205 bukan dia antara 209 dengan 200? Sekejap 69, 95, 140. Oh salah. Kat sini lah sayang. Sini. Betul. Thank you. Okay. So macam mana kita nak estimate ni? Antara 200 ke 250. So 4, 2. So di antara ni lah kan? Sikit je lah patutnya dia ni kan? Boleh tak kalau kita ambil 6 minit? Macam lari sangat tak boleh. Mana boleh 6 minit? Berapa ni yang sesuai? 4. Yang paling terdekat 4 minit approximate. Sebab tak banyak beza pun. 205 tu sikit sangat kan? So kita ambil 4 minit Setuju? Setuju. Okay. So kita ambil 4 minit sebab dia nak approximate saja. Ya. Ya. Dura. Yang aktiviti ni macam dia tak sama dengan math semua kira dia. Sama. Kenapa dia tak half? Sebab ni dia kata approximate saja. Dia sepatutnya dia nak approximate saja. Anggaran saja. Sepatutnya kalau 410 dia sebab masa kosong. Maknanya ini adalah original activity kan? 410 tu. Jadi kalau dia nak jadi separuh, sepatutnya nilai dia adalah 205. Betul? Yang ini ni adalah lengkuk decay. Series of decay. Dia tak semestinya half-life. Half-life tu untuk jadi separuh. So ini ialah decay series dia. Jadi kita kena, dia tak bagi kita yang half-life punya. Jadi dia bagi decay series saja. So kita kena anggarkan sendiri. So 205 tu ialah somewhere here. Okay, so agak-agak lah sebab 200 nak jadi 200, 290 nak jadi 200 kan. So lebih kurang lah. So kita akan ambil lebih kurang yang paling dekat 4 minit. Okay? Dapat? Yuhuu! Dapat. Okay, next question. Thank you Putri. Okay, so soalan 43. Saya nak panggil, siapa yang aku belum panggil ni? Nurin Humaira. Dia dah jawab dah. Cantik. Baca soalan Nurin. 43 diagram shows the illustrated decay process. Start dia 72 gram undecayed sodium 24. Lepas tu 15 hours later dia decay, ada undecayed dia 36. Lepas tu 30 hours later undecayed dia 18 gram. Lepas tu what is the mass of undecayed sodium 24 after 45 hours? Cara nak selesaikan. So ni semua dia jadi separuh kan? Betul tak? Jadi berapa T-half? T-half dia? T-half dia 15. Yes. So 72 jadi 36. Ini adalah half-life yang pertama. Okay, lepas tu terangkan.
Lepas tu saya bahagi 2 lagi, 36 gram tu dapat 18 gram. So dia punya apa tu? Dia punya Dia nak half-life 45. dia 15. Dia nak 45 Lepas tu, hours kan? So kena tambah lagi satu series, betul? Sini. Barulah dapat 15 campur 15 campur 15, barulah dapat 45 jam. So dia nak tahu undecay. Maknanya yang inilah. Betul? Turin? Kalau saya tanya yang decay berapa? Yang decay. Kalau yang decay maknanya 72 tolak 9. Baki? 63. Yes, itu yang telah mereput. So dia nak yang undecay. So jawapan dia adalah 9 gram. Dapat semua? Dapat. Okay, very good. Soalan yang terakhir. Number 48. Saya nak panggil siapa? Anissa. Anissa 5B. Mana Anissa? Anissa, kau tak buat apa-apa pun lagi ni. Saya madam. Baca soalan. Diagram shows the decay curve of a radioactive sample. What is the activity of the radioactive sample after 10 days? After 10 days. Okay. So dia nak tahu aktiviti sampel selepas 10 hari. Sekarang kau tengok berapa agaknya nilai original aktiviti dia sebelum dia mereput. Sebelum dia mereput maksudnya T dia kosong kan? Berapa? 4,000. Okay. 4,000 adalah nilai asal dia. So kalau dia nak mereput T-half dia, kita nak cari T-half dia, maknanya aktiviti ni akan menjadi decay menjadi berapa? 4,000 ni dia akan jadi berapa kalau kita nak cari nilai T-half? Yang lain? 2,000. Okay, explain sikit kenapa 2,000, Anissa? T-half ni benda apa ni? T-half ni benda apa? Benda apa Nisa? Nak dekat 1 jam, nak dekat 2 jam dah belajar ni. T-half tu binatang apa? Separuh daripada T-half itu adalah half life sayang. T-half tu apa Nisa? Half-life. Ya, half-life tu apa? Separuh daripada jisim asal dia. Apa yang separuh? Half-life tu apa? Masa. Half-life tu apa? Masa. Masa untuk apa? Untuk masa untuk apa? Masa untuk apa, Nisa? Zani, tolong terangkan sikit apa dia T-half tu tadi? T-half tu masa yang diambil untuk radioactive substance jadi separuh daripada original mass. Kau berinteraksi dengan Nisa supaya Nisa tu faham. Macam mana ni? Cakaplah dengan dia. Half-life. Ya, madam. Anissa, half-life tu contohnya macam 4,000 tu nak jadi 2,000, 4,000 nak jadi 2,000. Masa yang diambil tu adalah half-life. Faham tak Nisa? Faham, madam. Apa dia? Masa yang diambil untuk sampel tu untuk jadi separuh. Yang jadi separuh tu benda apa? Dia ada 3 benda. Sama ada aktiviti lagi? Aktiviti, mass. Same, yes, mass. Lagi satu? Okay, Cik Pa, silakan ke toilet. Lagi satu apa? Number of atom. Faham Nisa? Faham, madam. Okay, jadi sekarang ni total
ataupun dia punya original activity kau kata tadi 4,000 betul? Betul. Sekarang ni kita nak tahu berapa T-half dia. So 4,000 ni dia akan jadi separuh. Sebab T-half ni ialah masa untuk dia jadi separuh. So berapa separuh daripada 4,000? 2,000. Yes, 2,000. 2,000 ni aktiviti. Kita nak tengok T-half. T-half tu ialah Masa. So berapa? 2 days. 2 days. Okay, situ ialah T-half dia. So soalan dia kata apa? What is the activity of the radioactive sample after 10 days? So apa kita nak buat? Buatlah persamaan. Macam mana nak buat persamaan dia, Nisa? Tulis kat bawah ni, Nisa, 4,000. Ada ruang tak kau nak tulis? Bawah ni, 4,000. Okey. Lepas tu nak buat apa? Jadi berapa? Okey, tulis itu berapa masa dia dekat atas tu. Okey, dia nak berapa hari? 10 days. Buatlah sampai 10. Lepas tu belok ke bawah. Tak muat. Alright. Tu baru berapa hari? 6. Dah belum? Baru 8 hari. Lagi? Yes. Jadi berapa tu? Dia nak tahu what is the activity of the sample after 10 days. Maknanya yang decay ke undecay? Yang decay. Undecay. Ya, aku gigit hidung kau sekarang. Undecay lah yang ini. Baki yang tinggal ni belum mereput lah. Okay? Yang dah mereput berapa? Daripada 4,000 tinggal 125 je. Yang dah mereput berapa? Itu ialah yang decay. 3,875. Yang itu dah tak ada dah. Dah habis dah. Dah mereput. Kalau mereput kan dah tak ada. Daging reput. Yang tinggal tu yang baki lah. Yang lain semua dah jadi tanah. Tak ada. Okay. Jadi jawapan dia berapa? D. Yes. 1,000 pula. 125 count per minute. Ada sesiapa lagi yang tak faham lagi? Kau dah faham belum, Nisa? Dah faham, Madam. Betul? Betul. Belajar jangan main-main, Okay, good. Alright. So, semua orang macam mana? Thank you, Nisa. Jangan ambil hati, saya gurau je. Tak adalah gurau sangat. Serius lah juga. Kau ambil hati ke, Nisa? Tak ada. Hati siapa kau nak ambil, Nisa? Oi, Nisa. Kau okey ke tak? Ya, okey, Madam. Macam nangis tu. Tak. Nangis Okay. Alright. Yang lain macam mana? Okay. Ni tak ada jalan kerja, Farah Waisah. Kau faham ke tak ni? Main tulis jawapan main bulat je ni. Madam. Mana jalan kerja? Saya salin jawapan dulu buat kemudian. Salin jawapan dulu buat kemudian. Apa dia? Saya terus kira je. Saya tak pernah kerja. Banyaklah kau Tulis jalan kerja. Okey. Siapa lagi kat sini? Imanina. Oh, Imanina. Long time aku tak sebut nama kau Boleh, Imanina? Boleh, Madam. Okay. Baik. Alright. Okay. So, saya rasa itu saja. Boleh faham dah kot? Tak faham juga, aku tak tahulah. Tak faham, kau pergi jampi air kat dapur tu, baca Fatihah 100 kali, tiup, minum. Benda senang je ni pun. Okay? Ada soalan? Nora, ada apa-apa nak tanya? Tak ada, Madam. Betul? Kau jangan berjalan-jalan, nanti tulis jawapan lain. Okay So, round the table. Tengok kejap. Dura nak tanya apa-apa, Dura?
Madam faham. Alia Batrisha. Tak ada madam. Alia Sabrina. Tak ada madam. Amalina. Amalina. Hilang dah dia. Madam, Ya. nak Dini. tanya. Silakan Dini. Asal soalan nombor 30 tu, patutnya jawapan dia beta tapi tak ada jawapan beta. Soalan Dia, 30 kat mana? Tak, yang ni dalam modul. Oh, Objektif. dalam modul. Sekejap tengok sekejap. Mana soalan dalam modul? Sekejap Soalan berapa tadi? 30. Soalan 30. Saya dapat jawapan dia beta. The following equation represent a decay of Ca nucleus. Oh. Apa soalannya? X tu apa? Okey, 40, 19, 20. Oh, sepatutnya dia beta kan? Elektron lah tu. Beta tu kan E. Maksudnya kalau contoh jawapan dia alpha tapi dia ada helium, boleh pilih helium Macam mana tak faham? Kan alpha kan He. Helium, betul? Boleh pilih helium. Okay, thank you madam. So jawapan dia L&D lah, elektron kan? Sebab dia adalah beta kan? Nombor 30 tu beta kan? So beta tu ialah elektron. E. Simbol beta kan E. E tu stand for elektron. Faham tak? So jawapan dia L&D, donkey. Okay? Okay, thank you madam. Alright, sama-sama. Okay ya, so saya rasa okay kot. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Yan, nak tanya Yan? Izian? Okay, so saya rasa itu sahaja untuk hari ini. So, boleh cuba soalan tutorial ni. Okay, so besok kita sambung dengan nuclear energy, insyaAllah. Saya jumpa esok lah pukul 10.30, okay? So, kita tutup kelas kita dengan tasbih, kifarah dan surah wal as. Nora, dah lama tak dengar suara kau. Baca Nora. Oh, Nora. Ya, madam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.